Sadaqallahul azim. Tiap-tiap kali baca Quran ada hadis tak? Ada tak hadis ustaz? Saya cakap jangan tanya ada hadis tak ada hadis lah. Cantiknya strategi Wahabi puluhan tahun. Puluhan tahun dia tak usik bab lain. Dia usik apa? Bab ibadat. Yang ni bid'ah, tu bid'ah, ni bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua orang pakat tinggal dah. Semua bid'ah. Hebat dia. Strategi mereka puluhan tahun. Zaman sewaktu saya berada dulu, tuan-tuan mas bukan mengaji lah, duduk saja-saja di Makkahul Mukarramah tahun 90. Tahun 90 tu kami dah perang dah dengan Wahabi. Kita tak boleh nafi yang larang benda bid'ah ni Nabi. Bukan saya, bukan tuan-tuan, Nabi. Nabi yang larang, Nabi yang kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara bid'ah dalam agama, benda baru ni. Kalau ada satu orang bersin depan kita, lepas tu dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Agak-agak tuan-tuan, betul ke tak betul benda yang disebut? Salah ke tak salah? Tuan-tuan rasa betul ke tak betul? Betul? Okey, katalah tiba-tiba datang seorang pemuda, datang dia bagi tahu, dia kata apa yang awak sebut ni tak betul. Sebutlah alhamdulillah, jangan sebut wassalamu ala rasulillah. Agak-agak tuan-tuan, teguran dia betul ke tak betul? Dia bagi salam kat Nabi tu. Teguran itu adalah teguran Ibnu Umar kepada seorang lelaki yang bersin di depan dia. Ketika mana seorang bersin depan dia, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah dan salam kepada Rasulullah. Apa kata Ibnu Umar yang merupakan sahabat yang belajar dengan Nabi, orang yang kuat ikut sunnah Nabi? Dia kata nahnu naqul assalamu ala rasulillah, nahnu nusallim ala rasulillah, walakin laisa hakadha ala manar rasul. Kami juga memberi salam kepada Nabi, tapi bukan macam ni cara kamu sebut bila kamu bersin. Bukan seperti ini yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar apa dia? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kerana yang Nabi ajar, bila kamu bersin, sebutlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah bagi setiap keadaan. Agak-agaklah kalau Ibnu Umar hidup zaman ni, dapat tauliah tak? Orang kata engkau tak boleh ni, walau belajar dengan Nabi teruk sangat, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ada satu orang, dia masuk ke masjid, azan subuh dah. Lepas tu dia tengok imam pun tak ada lagi, qabliyah subuh lah kejap. Salat qabliyah subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Tengok imam tak keluar lagi, salat lagi lah, tambah lagi 2. Tengok imam pun tak bangun lagi, salat lagi 2. 8 rakaat dia salat. Bagus tak? Nampak bagus kan? Katalah tiba-tiba satu orang masuk, dia tengok, dia kata tak betul ni, salat qabliyah subuh 2 rakaat saja. Kita nak kata apa pada teguran ni? Apa salahnya dia solat tu? Takkan solat masuk neraka? Teguran inilah yang diberikan oleh seorang faqih daripada 7 orang faqih yang berada di Madinah, iaitulah Sa'id ibn al-Musayyib, anak kepada sahabat yang namanya Musayyib ibn al-Hazan. Dia anak sahabat, dia tabi'in, dan dia menantu kepada Abu Hurairah. Bapak dia sahabat, pak mentua dia pun sahabat Nabi, dua-dua sahabat Nabi. Dia kata apa? Dia kata makan macam ni yang Nabi ajar. Nabi ajar 2 rakaat je. Apa jawapan kawan ni? Kawan yang solat ni, dia biasalah jawapan dia, standard lah jawapan. Allah tidak akan mengazab aku kerana aku solat. Takkan solat masuk neraka. Apa jawapan dia? Sa'id ibn Musayyib, ya, Allah Ta'ala tidak azab kau kerana kau solat, tetapi Allah mengazab kau kerana engkau bercanggah dengan sunnah, kerana engkau berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu Huzaifah pesan, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Rasulillah SAW fala ta'abbaduha. Semua ibadat yang sahabat tak buat, mana-mana sahabat tak pernah buat, kamu jangan buat ibadat tu. Fa innal awwal lam yatruku lil akhir maqala, kerana golongan awal tidak pernah meninggalkan ruang untuk golongan akhir tambah sesuatu yang bukan ibadat. Kalau dia kata tak apa ustaz, yang penting niat baik. Tuan-tuan, cuba bagi saya satu contoh dalam dunia ni bid'ah yang orang buat niat tak baik. Cuba bagi satu contoh. Kalau niat tak baik tu bukan bid'ah, kalau niat tak baik tu maksiat. Sebab tu ada beza antara bid'ah dengan maksiat. Maksiat ni benda jahat, bid'ah ni memang orang tu nak buat baik, tapi cara tak betul.
Satu orang dia salat tarawih, sebab contoh ni dekat yang kita, dia salat tarawih malam ke 7. Pada rakaat kedua dia baca surah Al-An'am secara penuh. Rakaat kedua agak-agak salah. Rakaat pertama dia baca surah biasa, rakaat kedua dia baca surah tu. Salah. Imam Nawawi kata salah. Sebab apa? Sebab mana dalil kata kena baca surah tu? Bukan salah baca surah tu, tapi dia menganggap baca surah tu ada fadilat khusus, sedangkan dalil tak ada. Masa bawa jenazah dia zikir dengan suara yang agak sedikit tinggi, ditinggikan suara masa berzikir dan baca Quran waktu bawa jenazah. Salah atau tidak? Imam Nawawi kata ia adalah bid'ah, kerana pada waktu tu sepatutnya bertafakkur, bukan meninggikan suara membaca Al-Quran. Kerana golongan salafus salih yang awal, ketika mereka membawa jenazah, mereka diam dan khusyuk memikirkan tentang kematian. Semua ni menunjukkan kepada kita bahawasanya perbahasan bid'ah tak bid'ah ni adalah perbahasan ilmu, disebutkan bukan oleh golongan-golongan ustaz muda hari ni, disebut juga oleh golongan-golongan ulama salafus salih sebelum daripada kita. Bertahan puluhan tahun mereka bid'ahkan ibadat umat Islam. Sebab di antaranya ialah menjisimkan Tuhan. Satu pahaman yang mengatakan bahawa Allah tu duduk di atas arash. Thumma stawa 'alal arash. Thumma stawa 'alal arash. Allah Ta'ala duduk di atas arash. Allah Ta'ala ni dia tak bertempat. Dia tak memerlukan kepada makhluk dan sebagainya. Bila kita mengatakan Allah ni bertempat, duduk tu bertempat, maknanya dah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kalau kita kata Allah tu duduk di atas arash, persoalannya ialah siapa jadi dulu? Arash dulu ke Allah dulu ke? Tuan-tuan boleh beli kitab ni? Sabar. Durus Samin. Teruskan. Syekh Dr. Al-Fatani, bab akidah. Yang kedua, kitab Bugyatul Tulab. Di dalam bab fiqh yang menceritakan masalah kunui arwah, bid'ah apa semua tu, Syekh Dr. Fatani. Kalau Syekh Dr. Fatani ada zaman sekarang, confirm dia juga dituduh sebagai Wahabi. Saya nak baca sedikit apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, kerana semua orang masyarakat Nusantara ini, termasuk di dalam negara kita, memang menjadi kitab-kitab Syekh Daud Al-Fatani ini menjadi rojokan mereka. Tulisan Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitabnya Durus Samin tentang akidah salaf. Kata Malik, kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Kami tahu kata di atas, Allah di atas, tapi kami tak tahu bagaimana hakikat di atas. Seperti kita kata Allah di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Boleh kata Allah Ta'ala di atas, bukan mujassimah. Kalau mujassimah, Syekh Dr. Fatani mujassimah. Okey. Boleh kata Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Dan boleh berkata Allah Ta'ala bermuka, seperti tapi bukan tiada muka yang baharu. Maka hakikatnya ialah mengetahui kehendaknya. Hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan wajib atas kita tangzihkan, kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerupai dengan yang baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan, tapi tak sama. Ada muka, tapi tak sama. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka inilah tariqah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang hadir ni boleh beli kitab, namanya Durus Samin. Ni ramai yang ustaz, tok guru balik mengajar kitab ini, ceritakan kepada masyarakat tentang akidah salaf tu macam mana. Sebab dikaitkan, bila orang berpegang kepada akidah salaf, ini bukan salafi, salafi. Mereka kata ini salafi. Jadi mungkin lari sikit tajuk daripada soalan moderator tadi. Saya nak kempen balik ni, mengajar kita ni, terang kepada masyarakat apa yang kita pegang, tak lari daripada mazhab yang empat. Dan Wahabi itu sebenarnya tak wujud di dalam negara kita, bahkan di dalam dunia. Cuma musuh-musuh Islam ni, dia nak laga-lagakan kita, dia nak pecahkan golongan yang ajak manusia kembali kepada sunnah ni, dia labelkan sebagai Wahabi. Menyebabkan orang takut Wahabi ni macam jin, macam rimau, macam gajah. Jadi takut. Jadi sebenarnya Wahabi itu tidak wujud. Apa yang mereka pegang adalah akidah salaf.